بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاضل المحترم Tuan Pengerusi Surau Rawdah, ahli Tuan Kuasa, para alim, asatizah, Tuan Haji, Puan Hajah, sahabat jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, ayat ini berada di tengah-tengah suruhan perintah puasa. Setelah Allah kata kutiba alaikumus shiyam, ayat 183. Kemudian faman kana minkum maridan, ayat seterusnya syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ayat 185. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila nanti ada yang sudah pun bertanya, sa'alaka, dalam kehidupan ni ada persoalan-persoalan, maka Allah bagi tahu, timbul je soalan, wa idza sa'alaka 'ibadi. Yang bertanya tu bukan orang yang engkar, bukan orang yang tak nak beriman dengan Allah, hamba Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. 'Anni, tanya tuan, kita puasa ni tuan-tuan dekat dengan Allah, tapi dekat tu macam mana? Kita nak minta sesuatu ke, kita nak jadi dekat tu, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Pasti Allah akan memperkenankan. Jadi apakah permintaan yang kita nak minta dengan Allah? Mesti hajat. Kita banyak hajat kan? Orang yang tak berkahwin, hajat dia tuan tu fikir nak kahwin. Dia dah kahwin, takkan tak ada nak cukup dah. Oh, teruk, minta lah. Oh, minta lain. Bulan Ramadan ni ada. Yang tu belum kahwin, yang dah kahwin tuan pula kata tak ada zuriat, minta juga. Minta, semua minta tuan. Jadi apakah permintaan yang paling tinggi? Dia bukan hajat kita yang paling tinggi dah. Ya, minta macam-macam tu. Hajat yang paling tinggi yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Maka
Kita dah ulang, penyakit tu penyakit ni tak penting. Sakit dah kan? Kau tahu sakit dah. Macam Nabi yang sakit ada Nabi yang sakit tapi tak penting. Yang pentingnya Allah yang redha tu. Kita nak cari keredaan Allah. Anak kita hebat kan, kata penceramah tu, dia kata anak saya 9 bulan straight doktor, seorang engineer, tapi tak penting kalau dia tidak beriman pada Allah. Yang saya nak anak saya jadi, dia bangun pagi dia boleh sembahyang, tu cukup. Kalau dia sibuk-sibuk tu jadi yang nak ialah kita dapat redha Allah. Yani Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Akhirat dapat masuk syurga. Dapat masuk wad tu kan, susah dah. Betul tak? Apa kali ulang, betul tak? Tapi yang nak ialah masuklah wad berapa kali pun nak masuk syurga. Wa na'udzubika, dan tak nak ialah na'udzubika min sakhati. Allah benci dengan kita. Allah tak tahu kenapa tu. Elok dah buat, semua dah buat, tapi nampaknya tak ada apa-apa. Waktu Allah benci, Allah tak redha dengan kita, dan tunggulah kita ma'wahum nar, maka tempat kita adalah neraka. Jadi itulah wa idzan. Tuan-tuan dan saya nak minta dengan Allah, minta ni musim minta, tapi jangan minta benda yang kecil-kecil. Semalam saya buka puasa. Ayah ada buka puasa kat sini? Ada. Makan apa awal lagi tanya kan. Nak buka puasa ni tuan, puasa kita ni, kita puasa ni kalau ada air ni tuan kan, lupa sikit minum. Kan saya berceramah, kan ada air gaul, letak je tuan, nak tunjuk contoh je. Contoh kan saya minum kan, contoh. Allah, contoh pun tak boleh. Sedangkan air tu air bersih, air putih tu ada halal. Tapi kalau minum saya tak boleh. Tapi ada benda tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan makan ni tuan-tuan, dia dah berdosa, tapi dia tidak batalkan puasa. Apa benda? Makan apa ni? Makanlah banyak mana pun kan, dia tak batalkan puasa. Makan rasuah. Jahat pagi-pagi makan rasuah dah. Makanlah. Siapa kan? Ada fatwa kata makan rasuah batal puasa. Tak ada kan? Mana ada sebenarnya? Makanlah banyak mana, masuklah banyak mana tu, dia tetap tidak dapat apa nilai puasa. Sebab puasa ni bukan sekadar menahan dahaga dan lapar, tak. Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi, dia kata seorang perempuan ni, minta maaf lah, ni bukan masalah gender tu kan, cuma kisah dia, seorang perempuan, lelaki pun boleh jadi lebih lagi, lapar sangat, dahaga sangat, tak boleh tahan dah, tak boleh. Dia minta Nabi izin supaya perempuan tadi dibenarkan. Nabi kata apa? Bagi dia semangkuk bekas, suruh dia muntah. Rupanya tuan-tuan keluar daripada tu daging yang muntah. Rupanya dia tak tinggalkan suatu namimah, apa ni, riba, bercakap mengutuk orang. Saya ni kan duduk lama sini, kejap lagi saya kutuk orang, jadi bekat dia, jadi kering tekak tu kan. Ni pun kering lah sebab dia bercakap orang, padahal kita pun makan juga. Cakap je nak sindir orang tu, nak sindir orang ni, tunggu Ustaz Haji Allah kan. Jadi apa nilai pahala puasa kita? Pertama, puasa kita tadi bukan sekadar ni, puasa lah pandangan, puasa lah telinga kita, puasa lah mulut, hingga kan hati pun kena buat puasa. Saya dengar ustaz tu mengajar dalam radio tu, dia kalau lah seorang di peringkat yang tinggi, dia berfikir saja petang ni nak makan apa pun, bukan puasa yang hati tu. Hati dia bukan pada Allah, hatinya nak makan nak apa, dia fikir kejap ni kalau surang ni makan sedap, dia awal lagi sampai surang. Jadi cara fikir dia ialah nak fikir makan. Jadi itu pun bukan tahap tinggi dalam bab puasa. Aduh, kalau orang rumah kita minta maaf lah, kita pening nak masak apa, kita dah belilah lauk mana, macam saya ni, ni camping ni tak faham-faham lagi tak.
23 bulan ni nak pergi Mekah pula ni. Baru balik je minggu lepas nak pergi pula. Tak faham lagi. Beli semalam stok tu macam-macam dah. Balik rumah, dia tanya saya, nak masak apa? Ya Allah. Dia tak perlu fikir dia nak beli makanan apa, dia fikir masak tu pun tanya kita. Tak erti lah nak masak dah. Jadi hidup ni tuan, kalau fikir untuk mulut dan perut, letih. Kadang-kadang nak buka puasa dengan apa? Korek hidung je, betul tak? Tak ada makanan, nak makan macam ni. Oh tak, kalau dulu-dulu ambil batal ni, batal puasa. Kalau tuan-tuan senang je, hisap apa? Hisap apa? Mana dia tuan-tuan, nak batalkan puasa kita cukup senang kan. Tapi nak dapat kualiti puasa banyak. Bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ringkas je tuan-tuan, tapi saya nak sebut 3 benda. Pertama tentang persoalan dalam kelas saya dahulu. Bila saya nak dekat dengan waktu asar 4.30, ada perkara saya minta anak murid tanya soalan. Kemudian pergi kepada program hujung Ramadan, i'tikaf 10 akhir. Lepas tu yang terakhir ialah persoalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang seorang tentera ni yang tak nak pada pangkat, tak nak pada jawatan, tak nak kepada hadiah. Semua tak nak. Semua tak nak. Munak tu. Sayyidina Umar Samsi lah, Samsi mana backing lah, mana dia marah dah kita janji dah, ada protokan, dah janji dah, tiba-tiba tak nak pula ni. Apa benda barang ni tu, orang dah peruntukkan tiba-tiba tak nak semua. Baik sangat, okey, yang kita tunggu. Bismillah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, pukul 4.30 saya cakap ke anak murid saya mengajar bulan Ramadan daripada pagi nak habiskan selipar nak raya tak khim. Jadi 4.30 tu saya kata yang tuntutan Allah pada kita bulan Ramadan ni solat berjemaah, bukan nak habiskan silibus. Betul tak? Kejar dunia nak suruh habiskan silibus ni, saya boleh bagi tahu soalan yang nak keluar kejap lagi. Oh susah. Yang penting solat berjemaah tu yang penting. Belajar Universiti Islam tapi tak terapkan nilai kita cakap itu sebab kita nak rehat sekejap. Nak suruh pergi duduk masjid ada relax tidur lah. Okey ada. Curi tulang dah. Dia tak pakai rasuah, cuma dia makan tulang lah. Mengular tu saya tu. Mana ustaz duduk bawah? Apa ni? Bawah meja tu. Ada tempat tidur sedap tu lah. Jadi mengular tu. Nak kata kat orang. Bismillah. Jadi saya cakap ke anak murid ni, saya tanya soalan. Ada 10 minit lagi tanya soalan. Semua tunduk. Tuan tak tanya. Bila suruh tanya soalan, bila nak suruh berhenti tadi gini. Macam nak keluar terus. Bila tunggu dulu tak masuk lagi asar, ada 10 minit lagi tanya soalan. Bila suruh tanya soalan semua tu tunduk. Saya tunduk kena kat saya. Saya cakap apa? Tuan-tuan aku masih ingat, iaitu ada 3 ekor binatang melintas jalan. Bapak, mak, anak. 3 beranak melintas jalan. Bapak lenggang, mak pun lebih kurang, anak tunduk. Jadi binatang apa ini? Oh, budak ni boleh jawab. Babi ustaz. Oh, babi ustaz. Oh, sedekat babi ustaz. Gitu. Oh, tahu pun yang kenapa dia tunduk, sebab dia malu kerana orang kata mu anak babi. Jadi kenapa kamu semua bila suruh tanya soalan tunduk? Anak siapa ni? Oh, my kasar. Bulan Ramadan kan. Orang suruh tanya soalan tunduk. Yang perempuan depan ni pula tak berani nak bertentang mata dengan saya. Tengok tunduk, anda mesti ada perasaan dengan ustaz. Ya Allah, mu dengan ustaz pun nak main mata kata. Oh, jadi budak anak-anak kita ni lah saja-saja kacau dia. Tapi dia memang comel pun. Kalau lain saya tak bertentang mata, tapi dengan dia suka tentang mata. Dia pun tunduk. Jadi tuan-tuan, bila itu ada seorang tu akrab, dia kata ustaz saya ada soalan. Minggu lepas saya naik teksi nak ke UIA dari satu tempat, maka driver teksi itu tanya, anak-anak belajar mana? UIA, standard, bagus. Maka cuba jawab soalan ni. Allah itu Maha gagah, Maha perkasa, Maha pencipta, Maha segala-galanya. Allah, sifat Allah, Asma'ullah Husna. Sebut je nama hebat-hebat, itulah Allah. Fad'uhu biha, maka serulah dengan nama Allah tadi. Jadi Allah itu Maha gagah, Maha perkasa, Maha pencipta. Dapat tak Allah mencipta batu yang amat keras?
Batu tu keras kan? Kunu hijarah. Jadilah seperti batu yang keras ataupun besi yang keras. Dua-dua tu keras. Sama ada kuku besi ataupun hati batu. Dua-dua tu memang keras kan? Jadi jadilah kan? Maka apa soalannya? Dapat tak Allah cipta batu yang amat keras? Memang Allah cipta batu yang keras. Dan hingga Allah sendiri pun tak mampu memecahkan batu tadi. Aduh, kontradi. Puji Allah, Maha Perkasa, Maha Gagah. Tiba-tiba dapat tak Allah cipta batu yang amat keras sehingga Allah tak mampu memecahkan batu. Aduh, tanyalah soalan jenis senang je. Kalau hingu keluar, kita bakar tu senang nak jawab, betul tak? Hingu dah keluar dah. Masuk balik batal tak? Tak nak jawab. Dah keluar dah ya. Jadi dah memasukkan sesuatu. Ni tanya soalan benih falsafah Allah. Macam mana nak jawab? Minta dengan Allah kan. Allah akan bagi jawapan. Saya tak boleh nak jawab. Bukan soalan untuk saya ni, Allah jawab betul. Tanya tentang Allah, tiba-tiba saya nak jawab. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah tu dekat, Allah yang jawab. Hampir saya doktor, saya pun tanya, gaya saya, okay, ada soalan lain lagi? Pandai. Jika ada tanya soalan lain ni, maknanya soalan tu memang dia tak boleh jawab tu. Dan kalau pergilah mana-mana program, nanti dia kita kumpul dulu. Kumpul. Last kali dia tak jawab soalan kita. Sebab tak reti dia. Jadi, tak ada dah. Semua pelajar kata, okey, Ustaz jawab soalan tu. Aduh. Ustaz yang kata kami jadi tunduk macam anak babi, yang sekali Ustaz kena jawab. Itu yang budak-budak ni tu kan. Maka saya pun hampir nak jawab tu, Allah tolong saya masa tu. Dia tengah cari mana jawapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun jawab, tak elok jawab soalan masa azan. Jadi kita pergi semayang. Itu jawapan saya. Muka semua tak berhati. Tak apa, hati kata, tak apa Ustaz, kami tunggu selepas kelas nanti. Ustaz mari, Ustaz jawab. InsyaAllah, cabaran. Melangkah pergi ke masjid, tuan-tuan duk fikir. Apalah jawapan, ya Allah, aku nak jawab. Rakaat pertama, Allah tanya Allah. Bila kita solat ni tuan-tuan, kita sedang berbicara dengan Allah. Bila kita baca Quran, Allah berbicara dengan kita. Bacalah Quran. Soalnya kita dengar kisah Nabi Yunus, lepas tu kisah Nabi Lut pergi jumpa zaman sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim, lepas tu Ishaq, lepas tu Yusuf, Yaqub. Macam bila kita baca tu atlas dia, dunia ni kita nampak. Baca Quran ni, kalau ada lagi apa ni, Al-Quran yang ada atlas tu, dia turun, kita nampak. Nak baca Quran, dia panggil tadabbur. Nak baca lagi lah. Nak baca lagi. Itu kita sembahyang, kita direct dengan Allah tanya. Jadi rakaat pertama tanya Allah, tadi ada pelajar tanya lagi soalan pakcik tadi mengenai ilmu, aku tak ada jawapan. Rakaat akhir sampai ke sudah, saya kata, mana ya Allah, aku tak ada nak jawab ni. Sebab tentang Allah, bukan saya tahu pun, tak tahu. Rupanya ada jawapan bila ada ketenangan. Itu je. Kalau main kelakar bohong ni tak. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah bagi tenang, relax. Jangan tak yakin, jangan gundah gelana sehingga hilang pertimbangan, rasanya macam Allah tak dengar soalan tadi. Macam betul, aku boleh jawab ni. Hilang itu tak tenang. Ala bi zikrillah, rupanya relax. Dan solat ni tuan-tuan, manakah saat yang paling tenang? Semalam saya kena jadi imam tarawih. Lepas tu orang semua suruh, Ustaz, baca ayat pendek baca ayat pendek. Saya tanya lah, boleh baca ayat pendek, bayaran macam mana? Yang penting bayaran tu, kalau pendek juga tak jadi. Kita baca ayat kan, bayaran tu tak sama ayat memang pendek. Bila dia minta ayat pendek, insya-Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Pendek. Wal Qur'an, Allah kata belakang dia, ustaz ni. Tapi saya bagi satu muka tu bagi 4. Memang pendek kan? Cantik kan? Jadi itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Tapi tak tenang juga. Tenangnya tuan-tuan, bilakah tenang ni? Iaitu saat rakaat yang terakhir sebelum salat. Dekat lah. Duduk lipat, duduk tunggu dah. Imam ni bila nak bagi salam, yang tunggu dah. Yang tu saat bunyi dia imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi dah putus tak?
Masa mana? Tenang, relax. Itulah saat ketenangan bila imam bagi salam. Baca doa kunut tuan. Ni saya dah bimbang, takutlah tangan. Ingat nak cari doa saya dekat sejam, betul tak? 10 malam yang terakhir tuan. Allah, kita dia ingat Rabbana atina. Lega dah bunyi sebab kita fikir Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah. Jadi tuan, mana saat ketenangan bila kita tahu saat penghujung tu? Tenang. Jadi sembahyang pun tuan, saat bagi salam itulah berfikir tentang soalan ni, maka tenang. Allah. Mana jawapan? Ada 3 jawapan pada soalan tadi. Bukan dia mari macam wahyu. Tahu hebat Ustaz Majid boleh jadi apa ni? Tarikat. Tuan-tuan kejap lagi mari ni cium kaki saya. Berat macam tu. Saya cerita ni bukan maknanya saya dapat pun. Bila tenang, pengajian kita, pengalaman kita yang lepas dia mari sekali tu, boleh nampak jawapan. Tahu, maka saya panggil Akram yang duduk kan, mai sini Akram. Cepat, aku takut tak sempat ke kelas. Ada 3 bentuk jawapannya. Yang pertama, soalan sedemikian. Ulama' saya belajar di Ma'had Muhammadi, ustaz saya pernah ajar dulu, kalau tanya soalan yang macam ni, dipanggil soalan ni soalan berbentuk bid'ah. Dulu bid'ah saja kan. Buat sikit ni kan kita sembahyang tarawih dah. Lepas sembahyang tarawih tu dia nanti Subhanakal ma'bud, Subhanakal mawjud, Subhanakal hayy alladhi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu war ruh. Mana sanad? Mana hadis? Tanya yang tu tuan, tak ada. Sebab dia adalah satu ungkapan manusia ni, dia nak memuji Allah dengan bahasa dia. Jadi tu Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha susunan indah kan. Kalau saya bangun pagi tadi, bangkitlah jiwa ini, sujudlah dahi mencium bumi, walau berat syarat beban dialami, dia selalu ada memahami. Roh pagi-pagi Jina sebelah kata, ustaz ni pagi roh dah. Sebab kita ada perasaan kan. Tak boleh haram. Apa haram ya? Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah tuan. Ni semua anugerah ni kerana dia sifatnya apa? 'Allamal Quran. Sebelum cipta manusia, Allah ajar dulu Quran. Barulah cipta manusia. Pelik. Patutnya cipta manusia baru. Tak. Manusia tu tuan-tuan akan jadi mulia sebab ada Quran dahulu. Kemudian diberi padanya kefahaman dan dia boleh menyampaikan apa yang dia faham. Itu bayan. Tuan, bismillah. Jadi apa jawapan dia tadi? Adalah bid'ah. Tuan-tuan aku dah ingat dah. Kalau tahun depan kau panggil saya pun tak payah. Kamera dah ada. Sama sebiji je. Lebih kurang dia. Pertama ialah bid'ah. Apa makna bid'ah? Mengada-ngada. Benda tak ada pun nak tanya soalan, tanya. Jika sekiranya, bukan jika tu salah perkataan. Allah itu Maha Pencipta, Maha segalanya. Dapatkah Allah mencipta batu yang amat keras sehingga Allah sendiri tak mampu? Itu soalannya ngada-ngada. Ada seorang tu tanya mufti wilayah Sabiqan Musbaqan. Dia tanya, Sahibus Samahah, saya ada satu soalan. Saya ada sebelah tu. Saya duduk sana, kata mufti tengok, waktu dia tanya soalan. Kata,
Ni kalau kita nanti ada di ISS. Kat mana ISS? Sebelah Bukit Mahkota. Mana tu? IOI ada sebelah sana, saya tahu. ISS ada pun tak tahu masa tu. International School apa? Satellite kan? Space. Oh, dah sampai ni. Jaraknya 200 km daripada bumi. Dan antaranya KL ke Johor, gitu lah lebih kurang. Boleh pergilah. Pergi sana. Buka puasa kat sana nak ikut macam mana kaedah fiqh. Kalau kita nanti berada di ISS, sebab cahaya tu nampak matahari. Jadi nak buka dah. Allah, saya kata dia ni hebat masanya soalan. Kita nak tanya soalan kecil-kecil je. Dia tanya mengenai yang advance. Maka Tok Guru tadi bertanya, dia tanya, boleh saya tahu bila tarikh penerbangan flight berapa, lapangan kat line 1 ke kat line 2? Boleh Tok Guru tanya. Sebab soalan tu tuan-tuan, ya Allah, memang hebat. Tapi tak jarang-jarang berlaku. Oh, yang Syekh Muzaffar akan pergi itu. Dia kata Syekh Muzaffar nak pergi tu yakin dengan dia punya research tu akan menghabiskan hampir 1 juta. Nak buat satu benda research, nak panggil Muzaffar orang ini, kalau tanya lagi soalan ni 1 juta pula. Oh Allah. Jadi benda tu boleh, tapi kategori dia mengada-ngada. Ada lagi pelajar tanya soalan. Apa hukum makan elephant? Makan gajah. Banyak benda boleh makan ni pasal Ramadan. Dia tanya daging gajah. Ni bukan benda tak ada, benda ada depan mata kan? Gajah, hukum dia halal ataupun haram binatang gajah? Allah. Tanya pula saya yang bukan kelulusan syariah, bahasa je. Auta, saya putar pelik. Saya kata yang saya belajar dulu, antara nak menghukumkan satu binatang tu halal atau haram, tengok kaedah pemakanan dia. Iaitu dia guna taring. Kalau itu jadi makan bertaring tuan-tuan, maka disampaikan tadi, maka tak boleh makan dia. Macam harimau, dia ada taring. Dia kata gajah tak boleh makan sebab ada gading. Gading dengan taring ni lain. Tak cerdik-cerdik. Yang tu taring, yang ni gading itu kat luar, taring dalam gigi. Yang ni macam tanduk. Kalau kerbau ada tanduk, haram. Dia bukan makan yang tanduk, tuan-tuan, dia ada gading dah. Oh, jadi dia makan tu, dia ambil tebu, lepas tu masuk mula. Bukan dia patah dengan. Oh, daging yang paling manis di dunia daging apa? Tuan-tuan, yang makan tebu lah. Nama dia gajah, sepatutnya gitu. Tapi hukum yang kedua, ada juga binatang yang tak, dia ada paruh tapi cara dia makan tu mencengkam dengan kuku yang tajam seperti burung elang. Burung lain boleh, ayam boleh kita makan sebab dia bukan tu. Tapi burung elang yang mencakar dengan dia, jadi kuku. Jadi kuku gajah macam ni tuan, ada tajam. Tak ada, saya tengok macam ini dia kuku gajah kan. Jadi saya duk fikir, kata tak payah pergi kerja hakim lah, saya tolong jawab halal. Cuma satu je saya kata, mu pandai sembelih gajah. Ni boleh tolong pegang gajah makan. Habis tu mu tanya soalan apa? Bidah soalan tadi. Tak ada kan, lapar. Nak lapar lagi, tengok Allah kerah pula tadi dia masuk mengambil gas, tak payah. Jadi tanya soalan ni boleh tuan, tapi tujuan tanya tadi saja nak test ustaz boleh jawab tak? Itu tak boleh. Itu mengada bid'ah. Tapi dia tak masuk dalam sesat lah. Wa kullu bid'atin dhalalah, saya tak sampai sana. Tapi saya bagi tahu soalan tadi bentuk bid'ah. Tapi dalam keadaan pelajar hari ni tak boleh nak bagi tahu bid'ah, patut nak stop pemikiran dia. Tak kita kata soalan bagus, tapi kita pergi pada peringkat yang kedua, iaitu soalan tadi, iaitu tuan-tuan dia panggil apa? Kita kena pergi bahagian tarbiyah, suruh pakcik yang bertanya tadi bagi tahu bagus soalan ni, tapi untuk jawab soalan ni jangan kata bid'ah, bagi tahu pakcik, ya insya-Allah kita kena jalan perjalanan hidup ni. Fantasyiru fil. Pakcik, saya tak jadi balik ke UIA, saya nak perang dulu PJ, lepas tu nak pergi Shah Alam, lepas tu pergi ke Kelang, lepas tu pergi Pulau Indah, balik ke Banting, lepas tu pergi Padang Morik, lepas tu pusing ke Sepang, mari lagi. Tak apa, pakcik kata okey, yang penting saya nak tahu jawapannya. Kita kena berjalan di muka bumi ini, maka Allah akan tunjukkan kepada kita kebesaran Allah. Maka kat situlah ada
Jawapan Nabi. Maka inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, silih berganti siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ada akal berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatadhakkaruna fi junubihim ma khalaqta hadza batila. Allah tak cipta semua ni sia-sia. Maka jawapan yang ni adalah Allah ni tuan-tuan, iaitu bila naik kereta tadi, jawab kat pakcik. Setelah sampai tu, pakcik pemandu yang berhemah, baik, karamah, semua hebat. Jadi apa salahnya saya pelajar yang tak ada keuangan ni, pakcik kira macam derma je dah buat jalan-jalannya. Oh, tadi main-main, ni jalan-jalan je, sia-sia je, percuma tuan. Adakah pakcik rasa oh marah dia tuan, dah lah tak boleh jawab soalan aku, habiskan masa aku. Oh, pakcik marah pakcik. Macam ni Firaun kata tu apa? Bapak marah bapak. Bapak marah bapak. Oh, habis. Jadi tuan-tuan, bila dia marah tadi kan, bagi tahu dia kalau pakcik marah kerana perkara ni pakcik anggap sia-sia dan percuma. Begitulah Allah memandang soalan ini bukan setakat bid'ah, dia adalah sia-sia lah. Allah pun tak akan buat sesuatu benda sia-sia. Allah pun tak suka tuan. Buat orang tanya buat, orang tanya buat, semua minta kita minta. Allah cipta sesuatu tidak tertakluk dengan kehendak kita. Sebab kita nak banyak kan. Saya kalau tanya mak saya masa kecil, kenapa mak saya ni tuan bukan pemaisuri lantai, itu saya tanya sendiri. Marah saya, tak mak saya. Oh tuan, kata mak, kenapa mak tak jadi yang ada gambar kat depan, kat atas. Selain Sultan Ismail, Petra Yahya tu kan, biar mak saya tu jadi. Tuan-tuan bayangkan tuan, kalau saya ni adalah daripada zuriat daripada saya, tuan-tuan jemput hari ni, siapa dia saya? Bukan yang jadi agung lagi tu. Jangan lari tu. Saya lah tu. Tapi itu bukan kehendak Allah kan? Bukan kehendak Allah. Hendaknya saya, tapi tak sama dengan kehendak Allah. Jadi Allah cipta sesuatu bukan mengikut persoalan yang kita minta. Allah cipta tu adalah mengikut kehendak Allah. Oh, nampak hai kata kan? Maka pakcik kita kata, geram budak ni, dah lah tadi kata aku bid'ah. Ya sekarang ni pula kata sia-sia. Dia kata, oh, malu pakcik. Ni nak bayar ke tak nak bayar ni? Oh, untuk main getah ni berapa lah? Beratus lah ni. Bil ni nak bayar ke tak bayar? Maka masa tu guna lagi kaedah yang ketiga. Peluru yang ketiga, cakap kat pakcik, ya, Allah sememangnya telah menunjukkan bahawa Allah mampunya mencipta tuan-tuan, iaitu apa-apa yang keras. Dan Allah sendiri pun tuan biarkan dia keras sehingga Allah biarkan dia gitu dah. Mana dia Allah, bukan Allah tak dia pecahkan, tapi Allah biarkan dia keras dan keraskan. Mana dia kepala pakcik. Degil tuan. Tanya soal dah orang cerita gini, syukurlah. Ni dah manusia tuan-tuan, yang Allah didik kita dalam bulan Ramadan supaya nafsu kita tu tunduk, akal kita patuh dah. Kalau tidak tuan-tuan, tak jadi gini ni. Nak puasa isteri kami pun tak boleh dulu, betul tak? Ni baru jumpa puasa, malah kita ni tak apa benda ni. Bila wajib gini, semua patuh tuan. Nafsu ni, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita ni tuan-tuan sangat sungguh, dia menyuruh ammarah, benda yang paling jahat. Tapi bila Allah didik kita dengan perkara puasa ni, Allah, nafsu yang masuk dalam api neraka yang panas pun, bila Allah tanya dia, siapa aku? Anta wa ana. Anta untuk mana gitu? Aku nafsu Tuhan. Masuk neraka sejuk pun begitu juga tuan. Akhirnya Allah bagi neraka lapar, tak sampai lama tu antara maka mengakulah. Jadi tuan-tuan seterusnya itu tentang wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan nanti akhir tuan, 10 akhir ni ambillah, rebutlah tuan-tuan. Kalau boleh ambil cuti, apply sekarang. Buat dia punya ganjaran tuan-tuan tak dapat. Kita nak bandingkan dengan yang dunia ni. Ambillah cuti, duduklah di masjid tuan-tuan. Oh, boleh etika nanti.
Alhamdulillah. Wah, dah kata benda. Tak boleh merewak COVID ni. Apa beza kan tuan-tuan duduk sini, lepas tu mari malam sama ke? Duduk jarak sikit tu ada. Bukan ramai pun, bukan jarak pun. 3 orang je saya tengok. Semalam saya tidur di masjid di Surau Munir. Saya semalam dia orang ajak keluar 3 hari. Saya kata, pukul berapa nak bayar? Pukul 11.30. Dia habis tu, okey saya pergi sana. Jadi saya tidur sana. Pukul 5 lebih dia bangun makan sahur. Tengok orang ada 5 orang, 6 orang. Oh, gini tu COVID tu gini mari nak tangkap kita. Jadi duduklah di rumah Allah ni, tuan-tuan. 3 hari ke berapa hari, 10 hari Nabi disebut dah. Iktikaf. Kalau boleh ikatkan kain tu bagi ketat dengan isteri pun kita tak rapat. Oh, itu nak ambil kerja Lailatul Qadar kita. Maka tuan-tuan saya iktikaf dulu. Iktikaf nak keluar masjid pun sebelah kaki je. Keluar je bakal iktikaf. Jadi seronok duduk masjid kan. Duduk. Hari tu saya nak keperluan sedikit nak ambil duit, kena pergi ke section 14 ATM. Tengok saya punya motor rotek mati, kata nak pergi, kata nak pergi. Pergilah juga dah. Balik tu ada Roblox. Roblox ke Goblok? Roblox. Minta maaf. Oh, Roblox dia tahan saya, baru saya ambil 100 tengah tu ya. Dia tahan saya, lepas tu tahan, ramai sangat kena tahan. Dia suruh saya pergi kat depan sana. Saya pun pergi kat depan, yang depan pula tanya, dah kena tahan? Takkan saya nak menipu bulan-bulan puasa? Kan tadi dah tahan saya kat depan, yang depan pula tanya, dah kena tahan ke? Ya, dia kata, okey, go, gitu. Saya tak tipu pun, tapi kerana dia kata dah kena tahan, terus pergi balik, bayar hotel. Minggu depan tu saya pergi lagi dekat dalam masa tempoh tu, jam juga saya kata hari ni roket ada, relax lah, laju. Rupanya bukan kerana Roblox, dah ada dahan kayu lama tu patah, jatuh, kena dua-dua double line semua. Jadi kereta kena gitu. Allah, saya dengan motor ES5 buruk saya dah sempoi je. Sampai di masjid yang saya nak iktikaf tu, duduk relax, Allah bagi suatu pertanyaan. Mu duduk masjid, mu fikir dapat pahala. Yang tadi batang kayu yang melentang tu, kenapa kamu tak angkat? Ya Allah, itu bukan urusan saya, itu di BKM. APP BKM dia punya kerja. Ya lah, Allah kata, tapi mu kan nak masuk syurga tu, mu lah tu langkah. Ya Allah, kan saya dah iktikaf Allah. Banyak dah saya baca, dah 10 kali khatam. Oh, ini riak pula dah. Tak cerita lah kan, mana dia dah baca Quran dah. Takkan tak banyak lagi pahala saya. Oh, tuan-tuan, Allah suruh pergi angkat juga batang kayu tu. Allah tu dia angkat. Angkat warna tu batang kayu besar. Saya pusing balik dan saya berdoa dengan Allah supaya batang kayu tadi ada lagi. Minta ya Allah, sebab Allah nak tunjuk ni, ambil yang ni lebih besar. Saya minta lah betul tuan. Doa saya bulan Ramadan Allah kabulkan. Rupanya batang kayu tak diangkat ni. Tapi kalau saya tak doa pun, memang batang kayu tu tak terangkat pun. Saya pun duduk dah fikir, nak angkat ke tak nak angkat ni. Duk fikir lagi, dah sampai dah, motor dah pagi dah. Dia fikir nak angkat mata kan. Pejam mata tuan, apa orang nak kata riak ke apa kan. Saya pun pergilah juga. Angkat tuan, saya ingat benda tu ringan, rupanya tak terangkat tu. Berat, malu orang nak tengok. Oh lah, nak buat baik, lupa nak tunjuk baik. Tarik tuan, saya pun potong. Tarik juga, tarik. Sekejap tu tuan-tuan, ramai pula berhenti nak tolong angkat. Ya Allah, pergilah cari kayu lain kan. Yang ni biar saya settle. Ramai Cina yang tak puasa naik Honda yang baru masa tu. Orang nak ikut yang baru, dia pun kan warna putih, saya ingat lagi, dia pun turun, orang lain pun turun. Bakat angkat, jadi tinggal sikit je pahala untuk saya. Itu pun dapat ke tak dapat. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu ni, dalam bulan Ramadan, buatlah apa saja, jangan pilih tuan-tuan. Allah bagi je peluang hidayah untuk buat pahala ni, nampak dia tabung, nampak yang bagi, sebab Allah dah bagi dah hidayah kat kita. Tu, Allah dah buka dah hati kita nak tolong. Oh dia ni semalam kan dah bagi dah. Tu kena tipu. Jadi tuan-tuan akhirlah. Maka Sayyidina Umar, masa pemerintahan dia cuba nak buka suatu hotel Yahudi, bandar dia, kubu dia. Dan Yahudi ni dah
awal hari dia tahu perancangan Saidina Umar, dia kumpul dia punya makanan apa, boleh apa ni, bertahan dalam kubu tadi beberapa hari, minggu. Orang Islam pula berkumpul di luar tu kan, dan tak ada makanan, dan akan jadi lemah. Jadi Saidina Umar fikir, macam mana aku nak pecahkan pintu gerbang yang besar ni, kalau boleh pecah ni akan dapat masuk. Maka Saidina pun bagi suatu pengumuman insentif selepas pilihan raya pula, sebelum pilihan raya gitu kan. Insentif dia, siapa-siapa yang kena COVID dapat 600. Dah apply ke belum? Sekarang ni ramai pula declare, saya pernah. Kalau boleh, ada tak mana kumar-kumar COVID main kat aku sikit? Nak pula sebab ada dapat claim. Saya itu kena tuan-tuan yang tahun lepas tak claim lagi, ni pun boleh claim juga. Jadi tuan Saidina Umar kata, siapa yang dapat memecahkan pintu gerbang masuk macam mana, cara dia akan dapat kedudukan, pangkat dan hak, kedudukan harta, lepas tu kemudahan, kedudukan, lepas tu kemuliaan dan juga harta dia. 3 janji dia. Maka tunggu tuan-tuan, tak ada perkembangan, sehinggalah suatu malam orang yang berkumpul di luar kota tadi nampak pintu gerbang tadi mula terbelah, terbuka, kita ada cahaya keluar. Maknanya dia ada orang daripada dalam telah mengangkat dia punya penghalang tadi. Maka itu je. Jadi hati kita ni tuan, bila Allah dah buka sikit tu, terjah je lah, nak tunggu macam mana lagi. Allah dah buka dah tu, ada dah perasaan tadi. Maka bila pintu gerbang tadi dah mula nampak cahaya daripada dalam, maka tentera Islam terus masuk. Tapi masuk tu dengan arahan, kalau boleh tuan-tuan, orang Negeri Sembilan ni jangan lantiklah jadi Perdana Menteri. Jangan. Bila suruh serang dekat Ukraine tu, kalau Putin dia sebab tu, lupa dah. Anak saya selalu dengar kan, acuk orang Putin kan, dia ada bagi tahu arahan, saya lupa. Tapi kalau orang Nogori, dia sebut sorang. Panglima pula orang Kelantan, sorang. Okay. Oh, yang PM ni orang Nogori kata dah, Datuk Mak Hassan ni dah, insyaAllah dah lantik Datuk Mak Hassan ni dah. Contoh dah ni, saya berkempen, dia pun pandai bahasa tu, hebat orang. Kalau nak tahu panjangnya sungai, kena tanya ikan seru keluar. Kalau nak tahu luahnya padang, kena tanya bak belalang. Kalau nak tahu hutan tu macam mana, nak kena tanya bak belang. Bahasa Tok Mak Hassan kita tu hebat ni kan. Tapi sayangnya panglima dia orang Kelantan, sorang. Sorang. Tuan-tuan. Jadi itu jambat nakal. Akhirnya dapat Islam masuk dalam tadi. Maka Saidina Umar Khalifah tanya, siapakah kalangan ketuan yang bertanggungjawab? Sorang. Tak angkat tangan. Kalau kita dulu, saya dulu saya satu, saya semua satu kan. Tak ada. Maka Saidina Umar tadi berfikir, siapa dia? Hinggalah saya ringkaskan cerita, malam tu datang padanya seorang pemuda yang menutup mulut dan hidungnya. Macam tu lah. Kalau gini perasaan aja, dia bukan setakat tutup mulut dan hidung, dahi pun tu tutup, yang nampaknya mata. Jadi pemakaian macam ni tuan, zaman Saidina Umar dah. Saya juga. Kalau Zoro, dia tutup mata je. Kalau saya tengok dulu, saya naik tengok Zoro dulu tapi tutup mata, yang tu kita cam. Yang zaman ni tuan, dia tutup segala muka dia dan wajah dia, yang nampaknya mata. Saya dinamakan, kamu siapa? Saya lah yang Tuan Khalifah tunggu dan nak tahu siapa dia. Jadi tuan-tuan, Tuan mana? Khalifah Amirul Mukminin dengan tenang boleh rehat, dan saya nak balik lah. Itu juga lah. Kata, tak boleh aku tahu nama, tak boleh. Boleh aku tahu siapa, logo mana, kereta pakai kereta apa, semua tak nak declare. Allah. Maka Saidina Umar kata gini. Jadi yang aku janji tu semua tak nak. Jadi Saidina Umar kata, kalau gitu aku nak juga kenal kamu. Walaupun kamu tak nak harta, tak nak pangkat, tak nak kedudukan, boleh tak? Kamu jangan kata boleh, dengan satu syarat, jangan selepas ditanya aku siapa nama, duduk lorong mana, ni tak kan. Mentang-mentang lah kita ni ADK waktu lama, tengok muka tak pernah mari masjid. Nama siapa? Dia lorong mana, tak pernah datang. Sedih lah dia tu. Duduk pula kita sindir dia. Kita kata sejadah pun tak kenal dia. Memanglah sebab sejadah kita lama tak guna dah. Buat sejadah sendiri.
Jadi tuan-tuan, itu sedikit sindiran. Maka Sayyidina Umar pun dapatlah melihat wajah pemuda tadi yang dia bertanggungjawab membuka pintu gerbang tadi, dan tak dapat tahu nama, kemudian lepas tu hilang orang tu. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya pemuda tadi, apakah rahsia yang menjadikan kamu seorang yang mulia? Karim. Itu perkataan karim. Ramadanul Karim, Al-Quranul Karim. Orang sini ada siapa-siapa nama Abdul Karim? Oh, kalau ada seorang pun cukup dah mulia tuan-tuan nak buat apa pun tu Haji Karim tu, dia akan sponsor sebab nama dia. Tapi kalau dia kedekut, tukar nama Haji Bakhir. Kalau orang tu nama Karim, tuan-tuan, orang ni memang orang yang mulia. Seperti mana Quran yang kita baca, setiap satu huruf tu Allah gandakan satu hasanah jadi 10 selawat kita bulan Ramadan ni semua dapat. Jadi tuan-tuan, pemuda tadi dia kata, aku nak menjadi seorang yang mulia dan hanya Allah sahaja yang dapat memberi ganjaran pahala aku. Dia nak Allah je, bukan Sayyidina Umar. Yang tu je nak pahala, itu makna karimun, ya Allah. Maka tuan-tuan, habislah kisah tadi. Tapi sebagai seorang yang menciptai sejarah, nama dia Mu'akhrikhun, dia nak tahu siapa pemuda tu. Maka disemaknya cerita tadi, tarikhnya berada mana. Maka akhirnya mereka ketemui siapa orang tadi, dan dilakarkan wajah pemuda tadi yang bertemu dengan Sayyidina Umar. Saya tengok-tengok, dilakarkan wajah pemuda tadi tanpa mengetahui nama dia. Maka didapati tuan-tuan, wajah pemuda tadi seiras dan seakan-akan wajah saya. Marah tuan-tuan, itu saya tambah je dah. Sebab kita pun nak jadi orang baik juga, seakan-akan. Jadi tuan-tuan pun buatlah baik tuan-tuan, supaya kita diseakan-akan orang yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat bagi semangat untuk kita berada dalam bulan Ramadanul Karim, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.